Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini. Tuan ahli buat sikit ada hal ni untuk menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan bahasa Arab Imam Al-Quran. Dan kita hari tu kita bagi kerja rumah untuk kita hari ni kita buat soalan sikit lah, kerana ya datang kelas, kita datang kelas berkumpul, tapi kalau kita tak buat latihan, agak masalah sikit, dia tak akan masuk ke dalam pemikiran kita. Dan mungkin kalau saya start soal ni, mungkin yang datang kelas untuk isi masa kosong saja ataupun yang betul-betul nak belajar, mungkin akan berusaha sungguh-sungguh. Baik, apa kita punya kerja rumah tu? Surah apa, ayat berapa? At-Taubah 113 to 114. Okay. Dengan Al-Isra 23 to 25. Baik. Taubah dulu, kita uji Taubah dulu. Okay, dengan Ustaz, dengan buku tu Ustaz suruh taruh dia punya yang tu saya baca seorang lah. Yang Okay. ni kita akan buat soalan-soalan berdasar pada yang kita ambil latihan ni. Okay. Jadi sebenarnya doa ni berkait rapat dengan tajuk tersebut. Pasal saya terangkan berkenaan dengan kisah doa berkenaan minta ampun kan untuk ibu bapa, yang mana ia asalnya doa Ibrahim alaihissalam, kan, tapi lepas daripada Ibrahim alaihissalam diberikan ditunjukkan Allah Taala bahawa bapa dia bukanlah ahli syurga ataupun termasuk daripada musuh Allah, maka dia berhenti berdoa untuk bapa dia. Dia tak doakan dah. Itu kita nak fahamkan. Sebab tu ayat yang saya suruh baca ni kan, suruh buat latihan ni, kita cuba untuk ni 113 start 113. Sekejap Ustaz, doa tu masih boleh pakai Rabbi syrah ni yang depan tu kan? Boleh. Selalu saya pakai yang depan ni je. Okey. Okay, baik. Saya akan sebut nama. Siapa yang saya sebut nama, tolong respon. Siapa sebut nama, tolong respon. Baik. 113. Okay, baik. Nama yang saya sebut, tolong respon. Baik. Dia tak payah buka video pun tak apa. Cuma perlukan kepada bila saya tanya tu, kita kata nak tengok mana apa yang kita dah ambil daripada pengajian kita. Yang kita ambil setakat ni dua, iaitu kata ganti nama dan huruf jar. Kata ganti nama pun kita ambil semua, kita cuma ambil third person, huwa, hum, dengan form dia sekali. Ketika bercantum bercerai, kemudian anta, antum, ana, nahnu. Huwa, hum, huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Okey. Baik, kemudian kita ambil min, ila, an, ala, fi, ruba', ba', kaf, lam. Baik. Kalau boleh siapa yang saya yang lain-lain semua mute. Siapa yang saya bagi untuk nama dia saya buat unmute, tolong respon. Jangan lari. Baik. Tak apa, orang tak nampak pun anda siapa. Okey.
Okey. Saya dah hantar Fazlina Badri. Okey, Puan Fazlina Badri, tolong respon Baik, dalam ayat tersebut, okey, saya bacakan kemudian dalam apa yang saya baca tu, tolong tunjukkan apa yang kita dah belajar. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما كان استغفار إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. Okay, sampai situ ya. Okay, so jadi boleh tunjukkan apa yang kita dah belajar daripada perkataan-perkataan, kata ganti nama atau huruf jar. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, maksudnya saya kena beritahu huwa tu Ya, dengan betul. min Min ilah, yes. min ilah sahajalah kan? Betul. Yang tu je. Okey, dari wama kana istighfaru Ibrahim li abihi hi Okay. Ya, okay. hi illa am mau'idatin wa'adaha wa'adaha bukan Higher. oh sorry Higher. confused kejap. Tak Okey. apa. Okey, wa'adaha satu, dua, iyahu falamma tabayyana. Situ. Falam. Kita ambil ayat banyak. Oh, sorry. Okey. Okay. So sampai situ sajalah. Okay, so dapat mana? Iyahu satu. Satu li abihi. Okay, lihat. Nombor dua adalah wa'adaha. Kemudian nombor tiga iyahu. Okay. An kenapa tak sebut? An. Oh, lupa. An untuk jar. Ya. Satu Harf lagi li abihi. Li abihi. Okey, so ada dua jar dan ada satu, dua, tiga. Tiga kata ganti nama. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Semoga Allah berkati Baik. InsyaAllah. Okey, mute balik. Okey. Tadi ada nama lelaki, nampak? Waktu hilang lelaki. Okey. Syazwan Saliman. Saya baca, lepas tu kemudian nanti tolong ni Baik. Firman Allah Ta'ala. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minh. Bismillah. Lahu. Okey. Satu. Annahu. Ya. Lillah li. Okey. Minhu hu. Okey. Satu lagi la tu kan. Itu kat sini kita dapat lihat la tu untuk boleh nyata kepadanya. La pertama tu kan. Dia sama dengan li tu. Cuma kita sebut itu kalau kata ganti nama, kalau dia bertemu bercantum lam tersebut, lam untuk tu atau lam kepada tu, kalau bercantum dengan kata ganti nama dia bunyi la. Kalau bercantum dengan isim zahir macam Allah ke Muhammad ke Ali ke kan, Zainab ke Abu Bakar ke, dia akan jadi li. Itu yang tak mungkin kadang-kadang time kita sebut itu teori kat sini nampak. La yang pertama tu huruf jar juga. Okay. Li pun huruf jar juga. Dia sama huruf. Cuma beza dia adalah ketika bercantum dengan kata ganti nama dia bunyi la, ketika bercantum dengan kalimah zahir dia nama li, bunyi li. Okay. Alhamdulillah. Okay. So ada dua huruf jar kan. Lepas tu ada 1, 2, 3. Okay. Baik, seterusnya. Mute balik Okey. Bukan ni. Okey, Syazwan. Okey, Puan Zawiyah Wawang saya baca dulu, kemudian nanti Puan tolong tunjukkan. Baik. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Li abihi hi. Mana? Mana? Ibrahim li abihi hi tu. Bukan li abihi. Ya. Oh, jap atas, jap. Mana? Dah habis tu?
Ustaz Dah baca habis. tadi, Ustaz baca tadi wa makan dan istighfarul li Ibrahim. Itu tadi itu untuk orang yang pertama. Tadi Oh, kita ada orang pertama, orang kedua, anda akak orang ketiga. Okey. Tapi sama ada won tak ada bukan. Bukan. Yang akak punya adalah inna Ibrahim la'awwahun halim. Oh, okey kat belakang. Kalau tak ada cakap tak ada. Kalau ada cakap ada. Ibrahim awahun halim, tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Okey. Jazakillah khairan. Okey. Seterusnya Ustaz, hu tu bukan ke Ustaz? Kanlah. Kan? Awah tu adalah kan nampak tak dia baris dua? Awahun. Hun tu Hun. Tak nampak. Okay. isim nama. Isim. Dia sifat. Kat dalam ayat tu sebut inna Ibrahim la'awah kan. Kadang-kadang kat sini la tu benar-benar dia bukannya maksud macam lahu tadi. Kan lahu tadi kan. Saya kata ini kalau dia bercantum isim domir. Sini ini bukan isim domir. Ini adalah isim zahir. Awah ni bersifat sangat-sangat lembut ataupun merayu kepada Allah. Sering balik kepada Allah Ta'ala untuk merayu. Ataupun awah. Yang la depan dia bukan lah? Bukan, lam tu lam taukid. Okay. Itu lam emphasize. Dia bukannya lam dengan maksud untuk. Sebab tu beza dia adalah lam untuk yang kita huruf jar tu bila bercantum isim domir sahaja dia baris atas. Kalau bercantum dengan kata isim-isim yang macam Muhammad ke Ali ke, macam kat sini kan awah tu kan. Awahun kan? Dia adalah ke isim zahir. So dia kena baris bawah kalau sekiranya untuk maksud huruf jar tadi. Bila baris atas dia bukan. Okey. Seterusnya ni random saya betul ingat siapa. Okey. Puan Nafidzah ada di Nafidzah. Okay, saya baca dulu. Nanti kemudian tolong tunjukkan apa yang kita dah kenal, apa yang tak kenal. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Dengar tak? Sepatutnya buat 113 Ustaz. 113 and 114 kan? Apa 114 je. 113 kita dah terangkan. 114 je. Oh, okay. Okey, pasal kita dah baca. Kita ulang balik puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Okey, ma kana hum. Okey. Hum. Okey. Dua kali hum. Okey, hum kedua. Selain tu Takat takutnya kan Ustaz? sampai dia takun je. Yes. Okey, dua je lah. Dua je. Itu untuk ganti nama. Huruf jar ada tak? Ganti nama. Huruf jar, sekejap La. La kan? Lahum tu kan? La kepada. Kalau Betul. kepada Okay. kan dunia tu. Betul. Tidak ada Allah Ta'ala akan sesatkan satu kaum sesudah mana dia beri petunjuk pada mereka sehinggalah dia jelas kepada mereka apa yang mereka patut jauhi, apa mereka patut elakkan. Okey. Okey. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih. Ustaz, liyudillah tu Ustaz. Itu adalah kata kerja. Nanti kemudian kita belajar. Itu lam tu lam kata kerja. Lam tu masuk pada kata kerja bukan kata nama, bukan huruf jar. Itu lam ta'lil, lam huruf nasab. Okay. Bunyi sama maksud pun hampir serupa, tapi dia bukannya huruf jar. Liudillah, li tu bukan huruf jar. Pasal kena tahu macam mana? Okey, tengok. Kalimah lepas dia, kalau kata nama dia adalah isim zahir, dia mesti pada bawah liudilli lah. Tapi yudillah sebab apa? Sebab dia bukannya bahkan dia adalah huruf nasab. Asal maksudnya yudillu, asal kalimah tu yudillu. Tapi bila datang lam tu dia yudillah. Liyudillah mana tidak adalah Allah Taala akan untuk menyesatkan. Tidak adalah Allah Taala untuk menyesatkan satu kaum sesudah ketika dia beri petunjuk pada mereka sehinggalah dia jelas pada mereka apa mereka patut jauhi. Jadi bila
disesatkan tu tadi lepas penjelasan, bukan sebelum penjelasan. Lepas dah tahu apa halal haram, kalau dia kata diorang langgar juga, baru Allah Ta'ala sesatkan, jadikan hati mereka sesat. Bukannya tiba-tiba je macam tu. Baik. Seterusnya, Ustaz, dia saya. apa tu, boleh Ustaz repeat tak yang apa tu tadi, huruf jar tadi tu kalau dia bertemu dengan Kata ganti nama. Kata ganti nama macam dengan huwa, domir, huma, hum, macam Ya, laka, lakum. bertemu dengan domir. Ya, betul. Dia baris atas. Ini dalam kita punya nota tu ada sebenarnya. Sekejap, saya tunjukkan dalam nota mana ni? Sekejap. Buku faham Quran. Sekejap, mana satu ni? Belajar sendiri buku berisi mana? Buku belajar memahami Quran. Sekejap, saya buka sekejap. Mana buku tadi? Mana buku tadi? Sekejap buku tadi buka lah tadi. A, B, okay. Sekejap. Belajar sendiri dalam nota tu ada. Sekejap, saya tunjuk balik. Hari tu time kita kita bagi penjelasan saja. Memanglah tak nampak sangat. Okay, pasal apa? Pasal iya saya. Mana tajuk dia? Apa tajuk dia? Ya. Aisyah tapi. Ya, kejap. Dia. Kejap. Ini doa je. Mana tak kita punya nota tu? Saya tak ingat apa nama dia? Nama nota, buku nota yang satu lagi. Satu buku doa dengan kalimah asas. Kalimah asas. Kan saya rasa saya baru apa? Tukarkan apa? Asas. Mana lagi tu? Kalimah asas ke. Okey. Baiki PDF sendiri. Okay. Okay, kalau kita lihat dalam buku ni, saya tunjukkan. Share. Okay, nampak tak sekarang ni? Nampak Okay, dalam buku ni kalau kita perhatikan pada muka surat 5. Tengok kalimah ni. La ni. Kan lahu, lahum, laka, lakum, li, lana, laha, lahunna. So jadi bila lam ni dia bila cantum kata ganti nama. Lam yang maksud dia saya apa untuk ataupun bagi atau possession milik, dia akan berbunyi la ketika bercantum dengan kata ganti. Tapi kalau sikit macam itu macam alhamdulillah kan dalam contoh macam kita punya contoh tadi. Contoh ayat yang kita ambil tadi. Kita ada kat tempat atas tadi. Macam bila kita ambil pada ayat atas tu kan. Aduun lillah ni. Kalimah lillah. Lillah ni lam yang sama. Tapi kenapa dia bunyi li? Sebab dia adalah panggil apa bercantum dengan isim zahir. Kalau kita cantum dengan isim dhamir bunyi dia lah macam lahum ni. Okay, lahum ni kan. Ni kita kata dia punya asas baik. Okey, seorang lagi Seterusnya. Puan tadi jelas Ya. Kalau maknanya dia bercantum bercantum dengan isim dhamir, maknanya baris di atas Betul. Di laka. Macam saya kata, hadza laka. Ini untuk engkau, untuk anda. Al-hadza laki. Ini untuk anda perempuan. So jadi lam dia punya atas. Tapi kalau dia kata hadza li Muhammadin, ini untuk Muhammad. Hadza li Aliin, hadza li Zaidin. So dia akan bunyi li. Okay, ataupun hadhihi lil madrasati, ini benda ni untuk sekolah. Dia akan bunyi li. Jar tu akan bunyi li ketika bercantum dengan isim zahir. Isim dhamir atau kata ganti nama di baris atas. Nanti kita jumpa dalam keadaan ni. Cuma macam tadi saya cuba terangkan yang macam ni kan.
Liudillah ni li juga bunyi dia, tapi masalahnya dia lepas dia bukan noun, verb. Oh, Liudillah ni verb. Hmm. Sebab tu kita tak masukkan dia sekali dalam tajuk ni. Nanti insyaAllah bila depan sikit dia akan ajarkan tajuk ni. Baik. Yang terakhir, ni bukan apa, pembiasaan je. Nanti akan datang kita ambil ayat panjang-panjang sikit bagi seorang-seorang kan, supaya buat latihan. Okey. Puan ke apa? Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Dia dia punya initial dia. Dia tahu benda nama. Dia puan ke tuan ke? Tolong jawab Dari situ cari ada tak yang kita dah belajar dan tunjukkan di mana. Kita tak ada mikrofon. Tak ada mic kot. Okay, tak ada mic, kita tukar lain. Okey, Puan Nur Ashikin. Dalam ayat kita baca tadi, innallaha bikulli syai'in alim. Dhamir tak ada. Ada, okey. Huruf jar B. Jazakillah khairan. Okey. Sekarang kita pergi balik. Okey, baik. Kita pergi pula pada surah Isra. Surah Isra. Yang pasal nak ambil ayat berkaitan dengan tajuk kita juga cuba inilah kita buat penjelasan dulu sikit sebelum kita pindah. Okey, dia dalam ayat kita baca ni sebenarnya macam kita terangkan itulah, pasal dia berkait dengan tajuk doa tu. Nak bagi tahu tentang tajuk tak bolehnya berdoa Nabi dan orang beriman untuk orang yang telah nyata dia ahli neraka. Dan itu paling simple dia adalah mati kafir lah, mati tidak Islam, maka tak boleh doakan. Adapun kalau doa ketika hidup boleh kita doakan. Dan tak terangkan dari ayat kita baca tadi kan. Orang kata wa ma kana istighfaru Ibrahim, dan tidak adalah minta ampunnya Ibrahim li abihi untuk bapanya. Tidak adalah minta ampun Ibrahim, istighfar Ibrahim untuk bapanya illa ammau idatim ma'wa'adaha iyah, melainkan daripada mau'idatin janji wa'adaha iyah, yang dia janji wa'adaha dijanjikan janji tersebut iyahu kepada bapanya, akannya. Macam iyyaka na'budu kan iyyaka iyahu. Ini adalah dhamir juga dhamir. Iya tu untuk tunjukkan dia nasab. Maksud dia jadi dekat sini ada dua maf'ul. Wa'ada ha iyah. Dia Ibrahim janjikan ia kepadanya, akannya. Janjikan janji tersebut kepadanya, kan? Pasal memang ada dia disebut dalam Quran, ayat lain orang kata Ibrahim kata kepada bapa dia, sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan minta ampun untuk engkau kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya, sungguh dia Tuhanku terhadapku amat sentiasa mendengar, sentiasa prihatin. Jadi Ibrahim janjikan. Dia kata falamma tabayyana lahu. Falamma lalu apabila tabayyana nyata. Okay. Lahu kepadanya, kepada Ibrahim, annahu bahawa dia itu bapaknya, aduwwul lillah, musuh bagi Allah. Tabarra'a minhu, dia berlepas diri daripadanya. Dia claim tidak ada kaitan dengan bapa dia. Bukan nasab. Nasab kita tak buang. Kita tak buang nasab, tapi kita buang hubungan masalah kasih sayang, cinta, pertolongan dan sebagainya. Inna Ibrahim, sungguh Ibrahim la'awwahun halim, benar-benar seorang yang sering merayu kepada Allah Ta'ala, halim, amat-amat lembut. Itu memang sifat yang dia ada. Tapi bila berdepan dengan masalah cintakan Allah, bapa dia pun tidak akan dapat menandingi perkara tersebut. Benar tak terangkan bila manusia ini sesat dan sebagainya, apa sebab jadi?
Wa ma kana Allahu, dan tidak adalah Allah, liyudilla qauman, akan menyesatkan, untuk menyesatkan satu kaum. Tidaklah Allah Taala menyesatkan satu kaum ba'da idh hadahum, ba'da sesudah, idh ketika atau detik, hadahum dia hidayahkan mereka. Tak ada Allah Taala sesatkan tiba-tiba, tak. Hatta yubayyina lahum, sehinggalah dia Allah Taala jelaskan lahum kepada mereka, ma yattaqun, apa mereka patut jauhi. Maksudnya lepas jelas terang agama, kalau manusia tu nak sesat, lepas tu tiba-tiba sesat tidak. Tiba-tiba sesat tidak. Kalau orang kata macam habis tu orang yang tak jumpa agama, tak. Kita boleh cakap tentang orang yang lahir pada tempat yang tak ada nabi dan sebagainya kan. Sebenarnya tapi dia orang terfikir berkenaan dengan tajuk Tuhan. For them, tajuk ketuhanan ni sebenarnya sangat nyata dan jelas. Cuma most of them, kebanyakan mereka ignore dengan cara berhibur, minum arak, berjudi, berzina sebagainya, kan buat benda-benda berkenaan untuk alihkan, distract dia orang punya kerunsingan. Kata mati itu betul, semua orang tahu kita akan mati. Soalan bila mati nak pergi mana? Kemudian kita buat apa kat dunia ni? Adakah yang menciptakan kita redha? Sebab kita memang dicipta. Bukan kita datang ke dunia ni tanpa ada menciptakan kita. So bagi orang yang belajar, dia benda tu logik, dalam kepala dia akan datang. Soalan sekarang ni macam mana nak layan? Ni problem dia. Bila dia orang tak layan, tinggalkan, dia orang terpaksa cari alternatif, hiburkan atau kosongkan minda mereka daripada pemikiran berkenaan. Saya ingat seorang Allah Ta'ala saya jumpa. Abang ni, dia kalau dekat belakang Yayasan Taklim, dia punya tempat kedai dia chopstick. Muhammad On. Dia pernah masuk kelas, kita datang kelas, lepas tu dia cakap, dia sebut. Dia kata ustaz, dia kata sebenarnya saya bukan Islam pun, semua persoalan ketuhanan tu saya fikir, tapi saya ignore. Dia kata, dia ignore. Dia kosongkan minda dia dengan cara lah, tapi bila dia ikut, bila berfikir, dia akan jumpa jawapan. Allah Ta'ala takkan tiba-tiba sesatkan orang. Dia mesti ada sebab. Allah Ta'ala tahu kenapa. Allah Ta'ala maha bijaksana, maha mengetahui, maha pengetahuan, dia tahu apa yang patut, apa yang tidak. Okay. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah Ta'ala terhadap sesuatu amat-amat mengetahui. Okay. Nobody knows like Allah. Allah Ta'ala tahu ciptaan dia, apa yang patut, apa yang tidak. Okay. Sekarang kita pergi surah Isra pula. Baik. Okay, surah Isra pula. Ayat ke 20 22 23 Ustaz. 3 start baik. Okay, firman Allah Ta'ala dalam Quran, firman biasa kita ambil lagi okay, Puan Nurlila. Okay. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbuka ka. Okay, satu. Okey. Allah iyahu Yahu, okay. Bil walidaini. Okay. Ba tu bi. Huruf jar. Itu sajalah kot. Okay. Sebenarnya dhamir ada 2, huruf jar ada 1. Okay. Baik, seterusnya. Okay, Puan Salbiah Aman Salbiah Aman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff. Indaka. Satu. Dhamir al-kabar. Ahaduhuma. Juga. Huma. Aw kilahuma. Huma. Takul lahuma
Lam huruf jar. Okey, la huruf jar Okey, tu Huma. dia ada. Domir. Okey, Faizul. Okey, huma, lahuma. Dua sekali. Okey. Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah, okey. Seterusnya. Okey, pemuminah yuk. Baik. Wala tanharuhuma wa kullahuma qawlan karima. Ayat berapa Ustaz? Ayat ke-23. 23. Wala tanharuhuma wa kullahuma Ustaz tak qawlan tunjuk skrin. karima. Ustaz tak tunjuk skrin. Okey, tak apa, sekejap. Wala tanhuma. Okey, sekejap. Saya silap tak tukar. Sekejap. Okey. Wala tanhuma huma. Wala tanhar. Huma. Huma Huma. Wa kullahuma la dengan huma. Okey. Kullahuma. La dengan huma. Qaulan karima. Itu je Ustaz. Okey, itu. Yang mana dua, tiga, ada berapa domir? Ada dua domir. Huruf jar Huma ada. 2 kali. Okey. La Satu. 1. Okey, baik. Seterusnya. Tadi ada 40 orang, lepas tu jadi 36. Ada lari je. Tadi ada orang keluar Ustaz. Okey. Okey. Ada hal kot. Okey, tak apa. Okey, mungkin ni kerana internet. Kita tak ada lari baik. Okey, Puan Jamaliah Jali Baik, seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati. Sampai situ je, sampai rahmah. Ini saya tak ada mic ni. Okay. Tak ada mic tukar. Okey. Okey, Puan Nafisah Nafisah. Puan Nafisah. Saya ulang balik. Waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Lahuma. Huma tu huruf jar. Okey. Okey. Itu satu je kot. Okey, lain apa huruf jar? Huruf Huma tu betul lah, kata ganti nama. Satu. ganti nama. Okey. Huruf jar? Huruf jar, huruf sendi. Ada apa? Let's go. Ada satu ya. Lah. Mana? Zulli. Li bawah tu, bukan ke? Bukan. Bukan huruf jar kita belajar ada. Kita ingat balik. Min, ila, an, ala. Fi, ruba, ba, kaf. Lam lam, ba dan lam. Okey, mana? Satu saja. Huma sajalah ya. Huma kata ganti nama, huruf jar. Kata sendi. Dia ada kat sini ada dua sebenarnya. Ada dua. Ni la ni satu. Ni, la ni. La tu kan. La. Satu lagi ni. Min. Min tu. Ya. Okay, tak apa. Okay, biasa first time. Dia first time dia tak pasal sangat. Saya faham. Ustaz Rahmati tu Ustaz saya. Rahmati. Mana? Lepas min tu. Lepas Min min Rahmati. Habis tu, min itu jar. Rahmah tu rahmat. Sebab dia ada tak ada ya tu kan. Mana ya? Mana ada Rahmati. ya? Ada alif lam tu. Minar Rahmati. Bila ada alif lam, tak boleh ada ya belakang. Sebab dia dah makrifat. Ar-Rahmah tu, ada alif lam tu nampak tak? Tak boleh ada tu. Lepas tu balik ta tu boleh bawah sebab min. Rojar. Tak ada kaitan pun. Okay, baik. Tak ada, there's no kata ganti nama tersorok di situ. No noun, no pronouns is actually hidden there. Sebab ada alif lam. Okay. Ustaz sebut alifat tu apa makna dia? Siapa ulang balik?
Ustaz sebut makrifat tu apa makna dia? Oh, Makrifat tu. makrifat tu macam ni. Bila kita dalam bahasa Arab, bila kita sebut noun, dan kata nama, kita akan timbul masalah alif lam ataupun dia nakirah, maksud dia indefinite. Yang silang. Bahasa Inggeris panggil definite indefinite. Dalam bahasa Melayu kita panggil nama khas, nama am. Dalam bahasa Inggeris definite indefinite. Definite maksudnya macam ni. Bila ada ar-rahmah, de rahmat. De rahmat. Bila rahmatan atau rahmatin sahaja tanpa alif lam, rahmat. Macam the boy dengan a boy. Al-waladu, the boy. Itu makrifat. Maksud dia mu'arraf. Dia dikenali. Means that when I say budak itu, that boy atau the boy, kan dia jadi known. Orang yang saya sembang dia akan kenal. Bila saya kata a boy, macam waladun without alif lam, tanpa alif lam, waladun, baitun, kitabun, kan, madrasatun. So semua tu dia tanpa alif lam, dia jadi a. So dia panggil nakirah. Kalau dalam buku kita belajar tu kan. Nah, kejap saya tunjukkan. Sebab tu kenapa kaedah buku ni kena ni balik. Sebab apa? Sebab tengok atas sikit dia ada dia sebut ketika bezakan isim dengan fi'il kan. Kat sini kan, nampak? Bila kata isim, tajuk kan isim kan. Tengok muka surat yang kedua. Tengok saya bentangkan muka surat kedua, tengok depan ni. Tengok. Kat sini kalimah dia kata apa? Al-Quran, ini isim. Lepas tu Al-Kitab isim, Ar-Rasul isim, Al-Haqqu isim. Okey, dia kata apa? Tengok. Isim nakirah tak tentu. Makrifah tertentu. Nakirah makrifah. Okey. Menunjukkan petunjuk isim tu bagi dua kan. Isim nakirah ni atau kata nama umum tak tentu. Okey, dia tak sebutkan apa ada alif lam. Okey. Dia berakhir dengan tanwin. Isim makrifah kata nama yang dikenal atau tertentu. Isim nakirah bentuk asal dia daripada setiap isim lah. Contoh macam bila kita kata baitun, kitabun, is original form. Original form dia tanpa alif lam. Baitun, kursiyun, kan. Semua sekali tu dia adalah kata nama am ataupun nakirah. Tak ada common noun Ustaz. Common noun. Common noun. Okay. The other one is special noun. Special noun. Jazakillah khairan. Isim nakirah ni merupakan bentuk asal isim, biasanya ditanda dengan tanwin. Baris atas 2, baris bawah 2 atau baris depan 2. Macam tadi kan ada kalimah kita tunjukkan apa? La'awahun. Nabi Ibrahim awahun. Halimun. So menunjukkan dia adalah isim, ada tanwin. Sedangkan isim makrifah biasa ditanda dengan huruf alif dan lam di awalnya. Ada alif lam macam hakun jadi al-haqqu. Macam ni atas ni. Hakun jadi al-haqqu. So bila kita sebut itu maksud dia. Baik. Faham puan? So jadi nanti kita check balik kat situ. Okey. Nanti insya-Allah pasal buku tu buku belajar sendiri. Tapi saya tahu kalau dia kata suruh belajar sendiri tak belajar sendiri sangat. So kita terpaksa buat macam penjelasan tambahan lah. So that kita nampak penggunaan tu di mana. Okey. Baik. Seterusnya insya-Allah kita panggil lagi Okay, seterusnya Puan Mona Mazlita Mukhtar. Okay, saya baca dulu Baik. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak ada respon ni, masalah dia tak ada mikrofon ni. Okey, tukar. Lambat kita pindah je orang. Okey, Puan Nur Asma'an. Saya ulang balik. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Okay.
Huma. Wa qur rabbirhamhuma ya Ustaz. Ya betul betul. Wa qur rabbirhamhuma. Wa qur rabbi arhuma. Huma. Betul ni. Ni. Rabbana ni. Rabbayani ni. Ni tu. Okey. Betul. Betul. Okey, ada huruf jar tak? Lagi. Huruf jar ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbi. Tak ada huruf jar Ustaz. Ada ka tu. Itu dalam problem dia kalau nota kita tak ada. Ada tu kan saya sebut kan. Kita ada kaf lam kan bila buka nota kan kita ada saya sebut kaf seperti yang apa dalam nota tu tak ada. Oh kaf. Oh kaf ya Ustaz. Kaf Ya, huruf kaf. jar Ustaz. Kaf huruf jar seperti. Oh seperti. Oh Yes. masya-Allah. Okey. Macam contoh macam apa Zaidun Karimin. Zaidun ka. Oh okey. Zaid Tak pasang seperti kat anak ka. bujang. Faham nampak Ka. Okey nampak Ustaz. Okey, Okey, wa qur rabbirhamhuma. Okey, jadi so jadi ada dua dhamir, satu huruf jar. Tetapi, ada tetapi kat sini. Dekat sini yang tadi puan Maimunah ada sebut kan. Kalimah Rabbi ni sebenarnya Rabbi tu Rabbi panjang tau. Rabbi asal dia. Wa qur Rabbi Tuhanku. Tapi bila kan kat sini ya saya campur dengan lepas tu ada ra mati, dia tak boleh jadi Rabbi panjang macam tu. Oh. Jadi Rabbi kan jadi wa qur Rabbi rahamhuma. Kalau ya tu dia letak ya saya ada kat situ sepatutnya. Ya betul. Jadi dihilangkan bacaan. Okey. Dan kebetulan kebetulan ini adalah cara tulisan Resam Osmani. Ketika para sahabat tulis Al-Quran, mereka tulis tanpa ya. Actually kat situ ada B ya. tu betul lah. B tu domel ya Tuhanku lah. Dibuang ya tadi tapi masih ditekankan baris je. Sebab tapi kalau mana dia ku jugalah. Aku yes. Dan katakanlah Rabbi Tuhanku. Rabbi Tuhanku. Dia nak conteng jap. Kena conteng juga. Tak conteng tak boleh. Kalau tak conteng tak nampak. Jadi saya kena conteng jap. Saya buka jap word lain sebab nak conteng. Jap okey. Okey, dia macam mana Okay, stop sharing. Saya share lain dah. Asal dia, nak telefon apa lah. Okey, asal dia ni. Saya tengah ni, saya nak conteng balik. Okey, orang sini tahun depan. Masa dia unmute tadi, Dia sembang. Siapa yang unmute je. Dah, jangan tutup balik. Nanti kalau sembang lama je tak. Saya ingat apa, isi saya dia jaga kelas apa. Kayak budak sekolah kan. Budak-budak tu semua suka ni. Okey. Asal dia macam ni. Asal dia yang apa dia punya tulisan ni macam ni. Original tulisan dia Rabbi irhamhuma. Macam tu. Jadi asalnya Rabbi ada ya ni. Tapi oleh kerana kan bila dah sini ba ni kan balik bawah. Kan dia jadi panjang kan. Okey, jap. Salah ni. Mana dia tak baris. Ya. Mana baris? Sekejap. Okey, sini. Okey, asal dia tu Rabbi, sini. Kemudian lepas dia tu ra tu mati. Okey, ra tu mati kan. Asal dia macam tu. So, jadi kat sini kita ada dua tak nampak. Ini okey, ini alif maksurah kita faham lah. Apa Hamzah wasal. Okey, tak ada masalah. Tapi dekat sini kan ya ni mati. Ya ni mati juga. So bila dia bunyi tekan Rabbir hamhuma. Dia jadi tak boleh. Jadi dengan sebab itu ya tu dihilangkan. Hamhuma macam tu. So nampak Nampak
Harap nampak so dia kat situ dalam ayat yang kita baca tu dia letakkan sedemikian supaya ya mati ra mati. So dia tak boleh nak baca dengan mudah. So dalam tulisan dibuang ya tu. Ya tu dibuang. Lepas tu kita nampak Rabbir je. Rabbir hamhuma. Nampak apa? Rabbir hamhuma kan? Kita nampak yang tu. Sebenarnya adalah Rabbi arhuma. Okay? So kat situ kita ada sebenarnya isim dhamir dia yang nampak satu huma, lepas tu ni saya. Ni saya. Kemudian huruf jar kita ada satu ka. Tapi yang tak nampak adalah Rabbi. Rabbi Rabbi. Okey. Firman Allah Ta'ala seterusnya yang last kot. Mana dia? Okey. Lagi Ustaz. Ya saya? Ada satu lagi dekat ayat tadi. Siapa? Mana? Ani. Rabbayani. Rabbayani. Ni tu ada tadi. Tu akak kita sebut. Dah sebut dah. Oh, okey. Dah sebut dah. Ya, dia sebut. Dia sebut ni. Dia sebut huma dan yang dia tak sebut cuma yang saya terangkan ya saja. Yang ini disebut. Kakak sebut Rabbayani. So kita ada sebenarnya yang nampak depan mata dua tu lah. Kemudian yang satu yang tersorok tu dekat Rabbi tu. Rabbi. Macam kalau kata ya, macam Musa kata ya qaumi kan. Asal dia ya. Wahai kaumku. Tuhanku kan, Rabbi. Macam kita every time kita doa Rabbi ighfirli ke Allah Rabbana Rabbi kan, memang kat situ ada sebenarnya. Okey, Rabbi ighfirli wal daya tu memang ada. Baik. Okey, seterusnya tadi siapa saya nak tekan nama tadi jap. Okey, lelaki kurang nak panggil lelaki. Okey, ini tak boleh pula nak unmute. Bacuk remang dia tak ada voice. Okey, bacuk remang boleh ke? BR. Boleh cakap ke? Okey, tak apalah. Okey, Ummun Naimah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Okay. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Rabbukum kum. Pertama, okey. Kemudian nufusikum yang kedua kum. Okey. Kemudian fi huruf jar. Jar. Satu lagi? Bi huruf jar. Huruf jar. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Fiikum barakallah. Okay. Jadi kat situ ada dua huruf jar, dua kata ganti nama. Kum, dua Rabbukum a'lam bima fi nufusikum. So jadi kum ada dua, lepas tu ada bi, ada fi. Okey, seterusnya akhir insya-Allah. Okey, Puan Rosetta, ROZETA baik. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Assalamualaikum Ustaz. Salam. In takunu salihina fa innahu Okay. kana lil awabi. Itu saja Ustaz. Okey, jazakallahu khairan, betul. Buat iya. Takunu salihina fa innahu satu lil awabin li. Awabin. So dekat sini ada satu dhamir, satu huruf jar. Okey, baik. Okey, guys, kita tengok sikit dia punya penjelasan baik. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka. Wa qada dan telah memutuskan. Kan kita ada qada dan qadar kan. Bila sebut qada, maksud dia keputusan. Qadar ketentuan. Means that anything that Allah Ta'ala telah putuskan apa akan jadi. Dan ditentukan tu kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang ditentukan. Tapi yang dah putus apa? Contoh macam Fir'aun mati kafir. Itu putuslah. Kita lahir kat Malaysia. Bapa kita siapa, mak kita siapa. Itu telah pun diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut ketentuan yang telah diberikan. Jadi Allah Ta'ala sini putuskan.
menentukan, memutuskan Rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyah, bahawa janganlah ta'budu, alla bahawa, la janganlah, ta'budu kalian semua sembah, illallah, illa iyyah, illa kecuali, iyyahu hanya dia, only him. Jangan kamu sembah kecuali dia sahaja. Wabil walidaini ihsana, dan dengan dua ibu bapa hendaklah berlaku ihsan, bersifat belas. Belas ihsan kepada ibu bapa. Ini adalah gandingan yang paling banyak dalam Quran lah berkenaan dengan tajuk apa? Bila Allah suruh apa, tauhidkan dia, ibadat hanya pada dia, digandingkan dengan suruh berbuat baik kepada dua ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Imma jika yablughanna mencecah atau sampai, daripada balagha, balagha sampai, boleh maksud sampai, okay? Mencecah atau sampai, nun tu nun taukid, nun penegas, asal dia balagha aja. Yablughanna mencecah atau sampai, indaka di sisi engkau, pada engkau, al-kibara ahaduhuma, ketuaan salah seorang mereka berdua, au kilahuma, atau kedua-dua mereka. Mana sampai kepada engkau tua salah seorang mereka atau kedua-dua mereka. Fala taqul lahuma uff, maka janganlah taqul, engkau kata, lahuma kepada mereka berdua, saja, kan, kalimah saja. Wala tanharhuma, dan janganlah tanhar, engkau sergah, engkau tengking, huma mereka berdua. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada mereka berdua, qaulan karima, kata-kata yang mulia. Give the best word. Kadang-kadang, okay, kenapa? So bila ibu bapa kita dah tua, dia actually sensitivity dia lain. Cara pemikiran dia lain, dia cepat merajuk. Jadi macam Nabi bacaan disebut dalam Quran pun, kembali semula kepada macam mula-mula. Macam ketika budak kuat merajuk, dah tua pun kuat merajuk. Itu benda yang biasa. Ini benda-benda yang banyak orang tidak sedar. Tapi kat sini ujian kepada anak-anak. Bila mana ibu bapa tu dah tua, dia akan mula merajuk kuat. Dia akan mula cakap merapu, cakap benda yang tak logik ke dan sebagainya, minta benda bukan-bukan. Jadi bila benda tu terjadi, maka anak-anak tu disuruh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk berlaku berlaku ihsan kepada mereka berdua. Mereka tak kuat dah. Ketika kecil kita lemah, dia kuat. Ketika dia tua, dia lemah, kita kuat. So kena belas ihsan pada mereka lebih lagi. Tak sepatutnya kita layan mereka dengan kasar. Itu maksud dia. Sebab kita dah berupaya, kita tidak layan mereka dengan baik. Dan Allah nyatakan, waqfid lahuma, dan rendahkanlah lahuma kepada mereka berdua, janahadz dzulli minar rahmati, sayap kerendahan daripada belas kasihan, daripada sebab sayang. Bukan sebab rasa ni rasa piti, tak, rasa sayang, ya. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, Tuhanku, irhamhuma, belas kasihanlah mereka berdua, kama rabbayani, macam mereka berdua dahulu, rabbayani, mendidik aku, membelaku saghira, ketika kecil. Memang bila saya kasih sayang, mak bapak tak disuruh nak sayang anak sebab dia akan automatik. Tapi anak-anak disuruh sayang mak bapak ataupun buat sebab apa? Sebab dia adalah benda berat. Anak-anak takkan terfikir nak jaga mak bapak macam mana mak bapak jaga anak. Okey. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian, Tuhan kamu semua lebih tahu tentang apa yang dalam diri-diri kalian. In takunu salihin, jika adalah mereka ni orang-orang yang baik. Okey. Jika adalah ibu bapa kita ni baik ke, elok ke, tak elok ke, tak kisah. Allah Ta'ala lebih tahu apa dalam hati kalian. Jika adalah mereka orang-orang yang baik, fa innahu kanil awwabina ghafura. Sungguh Allah Ta'ala
untuk orang-orang yang bertaubat atau kembali kepada dia, amat-amat pengampun. Amat-amat pengampun. Okey. Ilham. So kita dapat buat ini. Okey, kita ambil buku kita pula buku kita punya buku belajar doa yang patut kita ambil hari ini adalah nombor 10 insya-Allah. Okey. Firman Allah Taala dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat yang ke-8 ayat yang ke-10. Okey, Allah Taala firmankan dalam ayat berkenaan kisah Ashabul Kahfi. Tapi kita baca dahulu doa dia. Doa dia berbunyi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami, min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Satu rahmat. Ini tak indefinite Ini tidak nama special. Bukan special noun. Dia datang dengan tanpa alif lam. Tadi rahmat tadi ada alif lam kan? Ini tak ada alif lam. Wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Wahayyi lana, dan sediakanlah, siapkanlah lana, dari untuk kami, lana untuk kami, min amrina, pada urusan kami ini, rasyada, petunjuk. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, datanglah kepada kami, berikanlah kepada kami, min ladunka rahmatan, dari sisimu satu rahmat. Wahayyi lana, dan persiapkanlah untuk kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada, petunjuk. Okey, baik. Ayat ini sebenarnya, kat sini dia min ladunka, dari sisimu. Ladun ni dia salah satu daripada 3 yang seerti dengan dia. Ladun, ada lada, ada inda. 3 kalimah, satu maksud. Boleh jadi kalau dia minta apa, min indika pun betul. Min ladunka, okey, atau ladaika. Lam, dal, alif, maksurah tu. Ladun, inda. Maksud sama. Sering digunakan dalam Quran Karim dengan lafaz yang berbeza. Ni kat sini ladunka ni memang apa, dari sisimu. Hayyi, wahayyi, dan sediakanlah, siapkanlah. Hayyi, sediakanlah. Lana, bagi kami, untuk kami. Min, dari, atau bagi, ya. Bagi atau apa dalam ayat tu bagilah, atau pada. Amrina, urusan kami, rasyada, petunjuk. Okey. Nanti doa ni simple, tapi kita rasa kerana apa? Kerana kita nak buat latihan banyak, insya-Allah kita ambil latihan buat untuk surah Al-Kahfi nanti. Al-Kahfi. Senang cerita Ashabul Kahfi punya kisahlah. Ya. Okay, tapi mula ayat kita ambil sekejap dia sangkutlah pula. Sekejap, saya kena ni balik. Okay, sekejap Ni Isra kan. Nanti dia nak Kahfi. Okay. Surah Al-Kahfi yang kita nak ambil untuk latihan Nanti kita akan buat macam hari ni lah. Buat latihan. Dalam tu ada doa yang kita belajar. Okay. Kita mula daripada ayat yang ke-9. 9 Ini banyak sikit lah. 9 sampai
sampai ayat yang ke 9. 26. 9 sampai 26 Tolong cari atau tengok dekat situ dua benda. Isim dhamir yang kita dah belajar, yang cantum atau bercerai. Kemudian huruf jar. Huruf jar yang kita dah belajar juga. Cuma yang ingatkan yang tak ada dalam nota tu ka. Seperti. Okey. Baik, ada soalan apa-apa? Ustaz, again ayat 9 sampai 26 ya? Yep, 9-26 Al-Kahfi 9 sampai 26. Tolong tengok ayat tersebut. Tandakan siap-siap. Nanti kita akan tanya random jugalah. Hari ni kita pilih-pilih nama ikut pada tu. Tapi yang siapa-siapa yang tadi tak dapat nak respon, tolong siapkan mikrofon so that kita boleh terlibat sama. Dia kadang-kadang benda tersebut macam kita perasan bila kita tak biasa buat, kita tak pernah panggil buat. Kita akan gugup sikit yang biasa. For the first time memang dia tu akan macam tu. Lama-lama kita biasakan, mata kita akan cekap dan kita akan boleh kenal. Di samping kita dengar bunyi, tapi kita tengok dalam bacaan dulu. Okay? 9 sampai 26 Baik. Takut buat apanya? Bukannya ada denda. Kalau saya kata siapa salah bayar, kan? Memanglah. Tak ada benda pun, belajar. Ambil mikrofon dan ikut sama. One by one, kita ambil sepotong-sepotong ayat je. Bukan the whole ayat. Kita tak buat banyak. Kita ambil sepotong-sepotong. Kalau tak ada, cakap tak ada lah. Yang ayat tadi kita buat pun ada yang tak ada. Ada yang kita buat, tak ada. Tak ada lah. Siapa yang ada, bila ada. Tak ada. Yang pentingnya, kita buat latihan. Sebab benda ni perlu kepada kita masuk buat latihan. Kalau kita duduk diam je kan, kita rasa kita tahu, tapi mungkin kita tak tahu lagi. Macam tadi kita terlepas tengok Kak Limah tadi, tak perasan. Itu biasa. Dalam belajar, salah tak apa. Salah dalam belajar, tidak mengapa. Sebab ia adalah proses. Silap itu, salah itu adalah benda biasa. Jangan takut. Orang Melayu kita masalah takut salah. Okay, baik. Harap nanti sediakan mikrofon. Tadi saya berapa orang tadi? Ada. Isim dhamir ada. Dalam buku, kalau kita tengok dalam buku latihan tu, saya tunjukkan. Isim dhamir tu ada. Dalam buku kita tu, kita start daripada muka surat 3 sampai muka surat 3 tu dia punya intro. Dia ada tambah sikit. Sampai pada muka surat 5 pun masih lagi bincang. Okey. Kat sini kan. Itu kita buat ni kan. Jadi kita sampai guna surat 6. 3 sampai 6. Dekat situ ada penjelasan tentang kata ganti nama. Isim dhamir tu ada kat situ. Actually isim dhamir macam kita sebutlah, dia sebenarnya dia kata ganti nama. Macam dalam bahasa Inggeris ada he, she, it, we, they. He, she, it, we, they. Kita belajar dalam bahasa Perancis ke apa, semua kena belajar tu dulu. Dalam bahasa Melayu kita ada saya, kami, kamu, mereka, ia. So kita belajar macam tu. So dalam bahasa Arab kena kenal benda. Sebab dalam paling abundant dalam Quran Karim adalah kata ganti nama. Paling abundant, paling banyak. Yang bakal mengatasi semua kalimah adalah kata ganti nama. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. So just kenal dia punya form tadi. Okay, baik. 3 sampai 6 boleh tengok dalam buku tu. Buku yang kita Ustaz belajar. nak tanya Ustaz. Ya saya, Kak. Yang suruh cantum ganti nama di suatu, dia ending dia nu ya, semua domah saya di nuhu. Di nuhu pasal dia tak ada depan dia apa-apa. Okey, dia satu rules dalam bahasa Arab ni, bila tak ada apa-apa penyebab untuk bertukar huruf, bertukar kalimah tadi, original dia punya pronunciation is bari depan. Macam ini sebab Muhammadun, Muhammad, mim ha mim dal, you always say Muhammadun. Macam Zai, Yal, Dal, Zaidun. Always bari depan. Unless depan dia ada huruf jar, unless ada benda-benda terjadi, dan bertukarlah baris dia. Original pronunciation is bari depan. Macam bayata, baitun. Atau alif lam al-baitu. Always bari depan. The ending always bari depan. Unless ada datang pada dia sebarang perubahan tambahan. Okay? Jelas Okay, ya, Ustaz.
Yang hayata tu hayatu lah. Hayatuna, hayatu. Hayatuna, hayati. Cuma ya saya tu kena hayati lah, bukan hayatui pula. Hayati hidup saya, my life. Ya. Kan hayatuhu hidupnya. Hayatuna kan. Itu tengok ada, tapi kita kat sini ambil sikit je. Okey. Okey. Kita berhenti sini. Ingat minggu depan kita buat latihan lagi. Kita buat latihan lagi, insya-Allah. Pasal benda ni lebih kepada latihan lagi banyak lebih baik. Kalau dia kata, dan alhamdulillah kita dah zaman sekarang ada Zoom, dia bukan one way, boleh two way. Okay, saya bukan tak bagi ni, kadang-kadang saya elakkan apa cakap ramai nanti takut semua bercerita. jadi half-half, perlahan-lahan sikit. Even nak pakai mikrofon pun saya tahu mula-mula tak biasa. Okey, nanti kita akan sambung insya-Allah pada minggu depan, dan selain doa yang kita belajar hari ni, kita akan baca kisah dia dalam ayat latihan kita nanti. Latihan kita ayat yang ke berapa tadi? 9 sampai 26 kan? Surah Al-Kahfi. Okay, baik. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.